Hi, I'm Amira. Welcome to Uda Property Johor. Let me bring you to our Bandar Uda Utama. Let's go! Bandar Uda Utama is accessible from Jalan Chamar 3, Taman Sutera Utama, Taman Tan Sri Yaakob and Taman Nusa Bestari. There are lots of nearby amenities such as Aeon Shopping Centre, Bestmart, Lotus Hypermarket, Bandar Uda Utama Secondary School, banks, pharmacy and laundry. Basically, you can find everything you need in Bandar Uda Utama. All you have to do is enjoy the vibe, spend a good time with your family or even start up your business here. Bandar Uda Utama is definitely the best choice for you all to live and invest. Come on now and be a part of us at Bandar Uda Utama! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bercerita berkenaan rumah atau pemilikan rumah dan juga hartanah, pasti ramai yang akan menyuarakan kebimbangan dan juga ketakutan. Perkara ini mungkin juga dipacu oleh beberapa faktor yang paling utamanya adalah berkenaan harga rumah, lokasi dan juga kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dan kemampuan untuk mendapatkan pemilikan rumah secara berterusan. Namun begitu, persoalannya, mengapa takut atau ada sebab-sebab yang lain menyebabkan kadar pemilikan rumah semakin terhad, khususnya dalam kalangan mereka yang dikategorikan B40 dan juga M40. Wacana Sinar akan membawakan gambarannya berkenaan tidak ada rumah takut atau kenapa, semuanya seketika nanti. Baik, terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Angsana Mall Johor Bahru kerana bersama dengan kami pada hari ini dan juga memberikan ruang untuk kita bersiaran bersempena dengan Karnival UDA 2024. Lokasi seterusnya ataupun lokasi pada hari ini adalah di Johor Bahru, 3 hari. InsyaAllah kita bersiaran ataupun kita berada di sini. Siaran pada hari ini untuk Wacana Sinar. Tetapi Karnival UDA bermula sejak semalam hari ini dan esok dibawakan oleh UDA Holdings dan juga UDA Property. Terima kasih UDA Holdings dan juga UDA Property membawakan Karnival UDA, ruang untuk kita mengenali dengan lebih dekat penawaran berkenaan projek-projek perumahan yang terbaru dibawakan oleh UDA Property. Terima kasih kepada anda yang menonton. Anda boleh layari www.sinarharian.com.my, juga di TikTok Sinar Harian, YouTube Sinar Harian, di X Sinar Harian, Sinar Online dan juga di Facebook Sinar Harian. Hari ini kita akan bercakap berkenaan soalnya tadi saya mulakan, tidak ada rumah takut atau kenapa. Jadi hadirin yang berada di sini pastinya ingin mengetahui dengan lebih lanjut kerana kebimbangan pemilikan rumah ini. Penyelesaiannya sudah ada kerana RERWA yang ada di sini juga menawarkan pilihan-pilihan harga yang kompetitif yang berpadanan dengan kemampuan anda dan berpadanan dengan kategori pendapatan yang ditawarkan. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut dalam Wacana Sinar, eksklusif kita bawakan dari Angsana Mall Johor Bahru pada hari ini. Bersama dengan saya adalah Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Jafni bin Mat Syukur, Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor. Assalamualaikum. Selamat petang YB, terima kasih bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebalik kesibukan mesyuarat dan juga menguruskan hal-hal kerajaan negeri, YB masih lagi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih banyak-banyak YB kerana bersama dengan kami pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan YB seketika nanti. Dan juga kita perkenalkan wakil dari UDA Holdings Berhad, iaitu Tuan Nur Azmi Saleh, Ketua Pegawai Operasi Pembangunan Hartanah Kumpulan UDA Holdings Berhad. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Saya teringat di Pulau Pinang itu, kita buat pada waktu malam, sambutannya sangat menggalakkan ya, dengan pelbagai pengisian, dan untuk kali ini juga tidak terkecuali kerana banyak pengisian yang akan dikongsikan bersama dengan para penonton. Kita akan kongsikan nanti bersama dengan Tuan Azmi. Dan juga di hujung sana bersama dengan kita juga Tuan Muhammad bin Hassan, Perunding Perumahan dari Legacy Real Property Sendirian Berhad. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah Cik Ismail. Terima kasih. HQ-nya di Skudai.
difahamkan? HQ kita real property di KL, Okey. di Shah Alam, Ya. dan kita punya branch di Taman Sri Skudai. Okey. Jadi kalau nak mendapatkan nasihat-nasihat berkenaan pemilikan perumahan, boleh dapatkan nombor yang dihubungi untuk Tuan Muhammad insya-Allah. Boleh. Okey. Terima kasih Tuan kerana bersama kami. Kita mulakan dengan YB terlebih dahulu. Soalan yang kita sudah persetujui lah untuk kita tanya. Ini berkenaan tentang Kerajaan Negeri Johor ya. Ada ramai yang bertanyakan apa peranan yang dilakukan oleh Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor dalam memastikan kualiti rumah-rumah yang dibina di Johor, kerana kita tidak mahu harganya itu ditawarkan pada kadar yang tinggi tetapi kualitinya itu dikompromi. Jadi apa jaminan dan apa usaha yang dilakukan Kerajaan Negeri Johor supaya tiada kompromi dari segi kualiti dan harga yang ditawarkan? YB. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam maju Johor, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT hari ini kita dapat hadir ke sini. Sebelum saya menjawab tentang isu kualiti ni, pertama di peringkat portfolio saya ni, tugas saya ialah untuk sediakan seberapa banyak rumah untuk rakyat Johor. Dan tentulah rumah ni adalah antara agenda utama Kerajaan Negeri Johor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' Nafis Ghazi. Hasrat kita di Johor ni, kita bukan sahaja hendak menyediakan rumah untuk golongan T20, tetapi juga untuk rumah M40 dan juga rumah golongan B40 dan ke bawah. Dan tentulah cabaran tu sangat besar, sebab tu di peringkat jabatan saya di bawah khasnya bawah Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor, kita menggariskan beberapa polisi dan dasar-dasar baru. Di Johor ni mungkin berbeza sikit dengan negeri lain. Di Johor ni kita ada satu polisi perumahan yang memang mewajibkan setiap satu pembangunan perumahan. Sebagai contoh, dia 60 dan 40. 60% adalah pasaran rumah bebas dan 40% ialah rumah mampu milik yang harganya 300,000 dan ke bawah. Polisi ini perlu dipatuhi oleh pemaju. Sebab tu hari ini bila kita lihat di Johor ini, dulu masa mula-mula lah saya jadi YB, orang bila saya masuk dalam Facebook, dalam TikTok, tentang perumahan, perkara pertama dalam komen tu, Datuk, ni YB, rumah di Johor ni semua rumah mampu tengok. Rumah mampu tengok. Mana rumah yang kita mampu beli. Sebab tu kita gariskan beberapa kategori dan beberapa skim yang ada. Nanti kita akan hurai lanjut. Tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini ialah sekarang ini di Johor walaupun ada special economic zone ataupun ada special financial zone, pemaju-pemaju masih lagi terikat dengan dasar perumahan Johor iaitu 60 untuk pasaran bebas. Dia boleh letaklah harga 1 juta, 2 juta. Tetapi 40% baki perumahan, dia mesti buat rumah mampu milik yang ada kategori A, B, C dan D iaitu serendah 50,000, 80,000 ke 100,000, termasuk 150,000, 250,000 di luar bandar dan 300,000 di dalam bandar. Ini dasar yang 40%. YB, 60-40 itu, apakah pembangunan unitnya itu berada dalam lingkungan kawasan yang sama atau boleh dia berbeza lingkungan kawasannya? Sebab tu bila bercakap tentang special economic zone, rakyat macam mengeluh. Kita ke arah negeri maju tetapi mungkin harga tanah meningkat, harga rumah meningkat. Tetapi hakikatnya di Johor ini, pemaju-pemaju masih lagi terikat dengan dasar yang kita buat itu. Dan mereka di dalam satu pembangunan yang sama lah. Contoh kalau ada 100 unit rumah, 60% kerajaan serah pada pemaju. Terpulanglah pada dia nak jual harga 700-800 ribu untuk T20. Tetapi 40% kita kawal. Kerajaan kawal, kerajaan tetapkan kategori daripada 5 serendah 50,000 sehingga 300,000. Ini dasar kerajaan. Dan walaupun special economic zone ni dilancarkan hujung bulan 12 ini,
yang melibatkan 6 PBT. Special Economic Zone di Johor ni 6 PBT melibatkan Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Majlis Pembandaran Kulai, Majlis Pembandaran Pontian dan juga Majlis Pembandaran Pengerang. 6 PBT ini terlibat dalam Special Economic Zone dan polisi dasar perumahan yang kita rangka pada awal tahun 2022 masih lagi mengekalkan dasar, yakni pemaju masih lagi perlu dan wajib membuat rumah mampu milik Johor daripada harga RM50,000 sehingga RM300,000. Cuma yang berhormat Datuk, harganya itu mungkin dipadankan dengan pendapatan bagi golongan B40 atau M40. Tetapi kita berbalik kepada peringkat seterusnya, iaitu kelayakan mungkin untuk memohon pinjaman perumahan dan mendapatkan pinjaman perumahan. Saya teringat dahulu pernah ada inisiatif di peringkat persekutuan untuk memudahkan pembayaran deposit ataupun kelayakan pinjaman itu dengan beberapa inisiatif yang difikirkan. Kalau di peringkat Kerajaan Negeri Johor, apa adanya inisiatif untuk membantu dari segi kelayakan pinjaman, pembayaran deposit dan agenda-agenda lain dalam memudahkan proses mendapatkan pemilikan itu? Di Johor ini, bila kita mula menubuhkan Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor di bawah Datin Paduka dan Dr. Shah, dulu rakyat di Johor ni daripada Segamat, daripada Tangkak, daripada Mesing datang ke pejabat kami untuk mohon rumah. Dan dulu kaedah memohon rumah, mereka perlu melengkapkan 17 dokumen. Dan sekarang ni tidak perlu. Sekarang ni hanya 5 dokumen. Dan dulu 17 dokumen itu, setiap pemohon, anggaran kos yang dibelanjakan untuk melengkapkan 17 dokumen untuk mohon, belum dapat rumah, untuk mohon sahaja melibatkan perbelanjaan 300 sampai 500 ringgit per nak lengkapkan 17 dokumen itu. Lepas tu kita di peringkat kerajaan ni bincang bagaimana supaya di Johor ini kita dah sampai masa untuk ubah kaedah yang cara lama kepada kaedah cara baru. Sebab tu kita mempromosikan, menggerakkan rejuvenasi perumahan Johor. Jadi rejuvenasi perumahan Johor ni secara total dan kita ikat dengan undang-undang. Jadi hari ini mana-mana pemohon datang untuk memohon rumah, dia tidak perlu kepada pemaju. Dulu dia pergi pemaju. Macam zaman saya kena pergi pemaju A. Tengok ada tak rumah, pemaju B. Sekarang tak payah. Sekarang kita ada satu sistem di Johor dipanggil sistem e-rumah Johor. Kalau sekarang tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam sistem e-rumah Johor, huruf kecil lah, E-R-U-M-A-H, rumah Johor, di dalam itu masuk dalam portal hartanah, akan ada iklan-iklan rumah mampu milik Johor di seluruh Johor. Kerajaan mewajibkan kepada pemaju-pemaju yang datang ke bumi Johor ini untuk register segala pembangunan perumahan. Tidak ada terkecuali. Pasal ini dah melibatkan undang-undang. Kalau mereka tidak register dalam sistem e-rumah kita atau sistem Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor, mereka boleh disaman dan boleh dikenakan denda yang sangat tinggi. Okey. Jadi sekarang pertama, daripada mereka kena belanja tadi 300 sampai 500 ringgit, sekarang untuk makluman, sekarang tak payah kos. Siapa-siapa yang memohon rumah mampu milik Johor, di Segamat ke, di Tangkak ke, di Johor Bahru, tidak dikenakan apa-apa bayaran sehingga mereka dapat sijil tawaran untuk rumah. Itu pun bayar RM30. Syaratnya IC Johor. IC Johor 01 dan mereka yang telah bermaustatin di Johor selama 10 tahun. Kenapa rumah mampu milik Johor ni sangat popular? Contoh di Batu Pahat baru-baru ni kita lancarkan 100 unit rumah mampu milik. 100 unit je. Tapi yang masuk dalam sistem online kita 2,000 pemohon. Dan 2,000 pemohon ini dulu kalau 2,000 ni dia kena belanja 3 sampai 500 ringgit. Sekarang tak perlu. Sehingga dia dapat sijil tawaran itu pun bayar RM30. Menjawab tentang kaedah. Dulu bila kita dapat sijil, tawaran sijil rumah mampu milik, kita akan pergi bank A cakap tak boleh. Pergi bank B tak boleh. Bank C. Berbagai bank.
Sekarang kita tak buat macam tu lagi. Bila masuk dalam sistem e-rumah kita, dia hantar 5 dokumen, tadi 17 pergi pada 5 dokumen secara online. Lepas tu selepas 7 hari kita akan buat penapisan untuk balloting, pengundian. Dan pengundian tu secara online. Maknanya kalau ada 2,000 orang pemohon yang layak dan 2,000 boleh akses dalam kita punya online. Dan kita bagi nombor rumah kat dia. Jadi kat situ kita akan buat pengundian dan katalah 100 orang yang mohon tadi. Selepas 100 penama layak, apa yang kita buat, kita akan maklumkan pada mereka bahawa mereka telah dapat tawaran rumah. Lepas tu apa yang kita buat J-Home One Stop Center. J-Home One Stop Center ni contoh Batu Pahat. Jadi pergi Batu Pahat, kita serahkan sijil, boleh serahkan sijil, dia pergi bank ke bank. Tapi sekarang kita buat sewa satu dewan, kita panggil 3 bank yang ada kolaborasi dengan kita, BSN, Bank Mawalat dengan Bank Rakyat. Kita panggil AKPK, kita panggil SJKP. SJKP ni ada grant 10 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Lepas tu kita ambil juga firma Guaman. Maknanya masa kita buat penyerahan sijil kepada penerima tu, dalam masa yang sama dia boleh bawa dokumen sekali dan boleh pergi ke kaunter-kaunter bank untuk buat loan. Yang 3 bank itu ya? Yang 3 bank tadi, dan dalam masa 7 hari akan ada keputusan sama ada loan bank lepas ke tak lepas. Okey. Dan jika satu penama tak cukup untuk melayakkan dia untuk meminjam, kita boleh tukar sijil tu, add in lagi satu penama untuk jadi 2 penama. Untuk layak pinjaman ni. In one stop center. Jadi hari ini di peringkat kita Kerajaan Negeri Johor, inilah kaedah kita kerja. Maknanya rakyat pergi satu tempat pertama, dia tak payah belanja 300 sampai 800 RM500 secara online, hantar dokumen, pengundian. Lepas tu kita turun ke daerah-daerah, kita panggil semua bank yang terlibat, kita panggil firma lawyer juga untuk bagi nasihat tentang agreement. Kalau misalnya kata bank tak lepas, dia ada alternatif yang lain, iaitu SJKP punya tawaran. SJKP ni Syarikat Jaminan Kredit Perumahan yang ada jaminan 10 bilion untuk membolehkan dia lebih kurang ketat sikit berbanding bank biasa. Tapi ada syarat-syaratnya juga yang dikenakan. Ada syarat-syaratnya dan syaratnya sangat minimum. Okey. Terima kasih YB Datuk untuk penjelasan itu. Saya kira penjelasan yang konklusif dan relevan dalam kita membantu bagi anda mendapatkan penjelasan dan penerangan bagaimana proses untuk mendapatkan rumah sekiranya ada beberapa alternatif tidak dipenuhi. Tuan Azmi, tadi kita bercerita tentang harga ya. Tetapi masih ada masalah kekangan pemilikan rumah itu. Masih lagi ada yang tidak mampu ataupun tidak mahu mendapatkan rumah. Dan perkara ini juga dipacu oleh faktor melihat kepada siapakah pemajunya. Kadang-kadang pemilihan itu juga penting, sama ada pegangan bebas ataupun tidak, di manakah lokasinya. Jadi bersandarkan kepada pengalaman Tuan Azmi, apa mungkin antara faktor-faktor yang paling relevan untuk kita melihat sukarnya bagi seseorang membuat keputusan bagi pemilikan rumah ini. Okey, Cik Ismail Okey, pertama kali pembeli rumah pertama contohnya, yang paling penting pertama dia akan tengok harga rumah tu sendiri. Okey, so dia akan banding tengok harga rumah tu, dia mungkin rasa aku tak mampu lah bulan-bulan nak bayar kereta lagi and so on lagi. Sebenarnya dia belum cuba lagi. Dia kena cuba dulu, jumpa dengan wakil-wakil jualan kita, berbincang sebab bila nak beli rumah yang paling penting mesti ada deposit 10%. Okey, contohnya harga rumah RM500,000. So dia perlu ada RM50,000. So bila dia check dengan APF ada RM30,000. Short RM20,000. Jadi kita boleh bantu. Kita ada skim flexi. RM20,000 tu dia tak mestinya bayar semasa deposit. Kita boleh panjangkan dalam setahun ataupun lebih. Jadi 10% tadi boleh kita dapatkan, jadi membolehkan pembeli ini membeli rumah tu walaupun tak cukup 10%. Jadi RM20,000 tu boleh dipecah-pecahkan kepada pembayaran ansuran. Ya, kita bagi flexi payment mungkin sampai 12 bulan ataupun mungkin lebih. Biasanya tidak melebihi daripada tarikh serah rumah tu lah. Kalau SPA dia 24 bulan, kita boleh bagi dia sampai 24 bulan. Ini satu kemudahan yang kita bagi kepada
semua pembeli UDA, terutama Bumi Putra, untuk membolehkan mereka memiliki hartanah, terutamanya di bandar-bandar. Itu skim yang amat fleksibel untuk mereka. Kalau di kawasan Johor Bahru ataupun di kawasan Bandar UDA sendiri, apa penawaran terbaru yang sedang ditawarkan oleh UDA Property, Tuan? Okay, sama saya mention tadi, sekarang kita ada JMart Super Deals. Maknanya dari segi financialnya kita ada juga, kita berkolaborasi dengan bank-bank yang boleh memberi pinjaman sehingga 110%, 110%. Jadi dia dah tak perlu risau down payment, boleh gunakan untuk renovation seterusnya. Jadi ada bank-bank yang boleh membantu mereka, jadi boleh jumpa wakil-wakil kita. Itu salah satu. Dan juga kita ada free SPA agreement, kita yang tanggung. Itu dah save dah 3,000 lah. So itu salah satu effort kita untuk memberi kemudahan kepada bakal-bakal pembeli kita. UDA Property ataupun di bawah UDA Holding sendiri mempunyai track record yang sangat cemerlang dalam membangunkan kawasan-kawasan pembangunan perumahan. Kalau kita lihat di Bandar Tun Hussein On, ya, di beberapa kawasan di Pulau Pinang dan juga di Johor Bahru sendiri. Jadi apa prospek kehadapan yang ditawarkan oleh UDA Property supaya pilihan itu lebih pelbagai untuk pembeli? Kerana ya, ada pembeli yang mampu untuk 400,000, ada pembeli yang menginginkan rumah yang eksklusif sehingga 1.2 juta. Jadi apakah kepelbagaian itu ditawarkan? Okey, kita sekarang ni masih memaju kawasan Bandar UDA utama. Baik. Seterusnya kita akan membangunkan townhouse. Townhouse tu strata lah, satu blok ada 2 unit. Jadi di situ harga untuk satu unit tu agak lebih murah daripada harga rumah teres biasa. Itu satu peluang pada mereka yang baru. Dan juga tahun-tahun depan kita akan lancarkan apartmen insya-Allah di kawasan berdekatan. Jadi harganya akan ada harga yang mampu milik untuk mereka untuk di kawasan bandar ni. Selain daripada itu, kita ada perumahan di Sedili agak jauh dari sini. Di harganya sangat menarik. Dalam average 320,000 sahaja setingkat. Itu laju sikit jualan tu. Itu siapa yang berminat boleh daftar kita hari ini. Itu tak banyak di unit tu. Yang itu bila akan diumumkan projek itu? Sekarang dah dilancarkan. Dan balance-nya ada dalam 33 saya rasanya. Daripada 48. Tak banyak. InsyaAllah kita akan nantikan pengumuman dari semasa ke semasa. Kita akan umumkan juga di laman Sesawang dan juga laman media sosial. Tuan Muhammad, tadi kita cerita tentang kesukaran mendapatkan pemilikan perumahan, ya. Tapi ada juga yang meminda, menangguhkan atau melambatkan pemilikan perumahan ni. Faktornya mungkin akan selalu berpindah randah ataupun berfikir sewa dulu lebih baik. Kerana kalau seawal usia 20-an itu ramai yang mengatakan tidak perlu membeli rumah terlebih dahulu kerana pembayarannya itu lama nanti. Jadi apa nasihat selaku seorang perunding hartanah bila ada yang berfikir untuk meminda ataupun menunda pembelian perumahan itu? Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Ismail. Soalan Cik Ismail ni lebih menyasarkan kepada golongan belia ataupun golongan muda ataupun golongan yang baru mula bekerja lah. Okey. Sebenarnya untuk golongan ini dua cabaran dia. Satu adalah kalau kita tengok sini tidak bersedia dari segi kewangan lah. Tidak menabung dan juga pendedahan dari sudut pembelian rumah itu sendiri. Okey. Di samping itu juga mereka tidak berada dalam circle yang betul. Contohnya tidak kawan-kawan tak ada support daripada kawan-kawan yang beli rumah. So mereka tidak rasa terpaksa untuk beli rumah. Sebenarnya kalau dari sudut sewa dan juga beli ni, dia punya kadar bayaran bulanan tu lebih kurang hampir sama je sebenarnya. Okey. Contohnya kalau kata kita sewa sebulan tu dalam 500, sebenarnya kita boleh dapat rumah yang bayar installment sebulan tu dalam 500. Kalau saya buka, kalau tuan-tuan buka Mudah ke ataupun apa-apa portal hartanah kan, so boleh dapat saja yang rumah yang bawah 100,000 contohnya. Okey. Alright. Untuk apa dari segi transaksi perumahan, kalau kita tengok untuk
tahun 2024 ni ada peningkatan pembelian daripada rakyat Malaysia. Kalau kita tengok di negeri Johor ni, Johor merupakan negeri yang kedua tertinggi selepas Selangor untuk pembelian rumah. So tahniahlah untuk bahasa Johor. So saya nampak kat sini Johor mungkin ada dua sebab lah yang merancangkan pembelian rumah tu. Satu, sebab faktor sosioekonomi yang baik untuk rakyat Johor sebab dari sudut peluang pekerjaan, dan juga yang kedua tu adalah kelebihan infrastruktur untuk negeri Johor tu. Di belakang Selangor lah. Selangor ni sebab center of gravity, pusat ekonomi Malaysia. Okey. Tuan, satu lagi, bila membuat keputusannya untuk kategori rumah yang akan dipilih untuk dibeli, ada yang cenderung untuk memilih rumah teres ataupun landed house berbanding rumah strata. Kerana rumah strata ini khususnya kondominium yang akan datang dengan bayaran setiap bulan yang perlu dibayar, maintenance fee. Dan ini menjadi mengurangkan motivasi pembeli dan bakal-bakal pembeli kerana mereka mengatakan komitmen itu kadang-kala ada yang tidak boleh memberikan komitmen. Dan kita menyaksikan di sebalik perkara itu pembangunan rumah-rumah strata juga makin rancak. Jadi bagaimana untuk kita membuat pilihan ini? Kerana yalah, kita tidak mahu memberikan kurang galakan kepada pembelian rumah strata disebabkan rumah strata juga semakin banyak yang naik dan menjimatkan ruang. Jadi bagaimana untuk kita merancang pembelian rumah strata khususnya? Okey, baik. Terima kasih Cik Ismail. Dia sebenarnya rumah strata ataupun rumah bertingkat, ataupun rumah landed yang berpagar, gated garden ataupun ada clubhouse ni, dia ada peminat dia tersendiri lah. Especially untuk golongan muda. So golongan muda ni dia nak kurangkan dari sudut maintenance tu ataupun pengurusan rumah tu. So that's why dia pilih perumahan yang lebih orang kata mudah diuruskan. Ada facilities, security terjamin, kan? And then dari segi keselamatan dan juga parking apa semua, keselamatan kereta, anak-anak apa semua kan. Kalau untuk meningkatkan minat golongan muda untuk membeli rumah berstrata ni, maknanya kerajaan sekarang, kalau kita tengok kerajaan sendiri pun lebih fokuskan kepada rumah mampu milik yang berstrata. Yang harga 300,000 ke bawah, yang harga mampu milik lah ataupun rumah mesra rakyat. Okey. Yang mampu milik landed agak jarang ditemui sekarang ya. Ada tapi di kawasan pinggir-pinggir bandar. Kalau di kawasan bandar tu harga tanah pun dah mahal kan. So susahlah untuk developer nak maju kan. Kan? Tapi ada juga yang sanggup untuk berulang-alik dari pinggir bandar ke bandar, dan itu mungkin yalah ada pro and cons. Kalau kita tengok trend pembelian rumah landed sekarang orang-orang yang tinggal di bandar ni dia lebih prefer untuk cari perumahan baru di outskirt ataupun di pinggir-pinggir bandar. Contohnya kalau di JB ni di pinggir-pinggir wilayah Iskandar, di Batu Pahat apa semua tu kan. Sebab saya rasa mungkin jaringan infrastruktur tu dah baik, and then harga dia tu lebih murah. So kalau dia orang buat kiraan tu maknanya cuma jangka masa pergi balik kerja tu saja yang dia orang kena spend lah. Tapi kalau ikut bayaran bulanan tu lebih murah berbanding dengan bayaran bulanan beli rumah di bandar. Okey, terima kasih Tuan Muhammad. YB Datuk, ini saya menyuarakanlah sedikit ya. Ada mungkin ya di sebalik usaha-usaha dilakukan bukan saja kerajaan negeri Johor dan juga kerajaan-kerajaan negeri yang lain menawarkan rumah mampu milik kepada penduduk di negeri ataupun mereka yang bermastautin di negeri, akan ada keluhan itu datang daripada mereka yang tidak berjaya atau tidak mendapat kelayakan bagi rumah mampu milik itu. Jadi soalnya di sini, bila rumah mampu milik Johor itu sudah diumumkan, dilaksanakan, sejauh mana keberkesanannya dan berapa capaian peratusan mereka yang berjaya mendapatkan rumah mampu milik Johor bersandarkan kepada nisbah kependudukan dan bilangan yang memohon. Datuk. Pertama saya lupa nak jawab tentang kualiti rumah mampu milik tu.
Mungkin saya boleh kongsi sedikit sebelum saya jawab soalan yang kedua Silakan, tadi. Datuk. Pertama, biasanya pembeli-pembeli ni kami nasihatkan. Kalau nak cari rumah-rumah kena check background pemaju dulu. Pemaju hartanah ni siapa? Apa pengalaman dia? Apa track record dia? Jadi kalau dia beli rumah di bawah macam contoh UDA, dia ada track record yang bagus. Biasanya kualiti rumah, kualiti rumah biasa tak ada masalah. Sekarang di bawah CIDB ada satu dipanggil checklist. Dipanggil QLASIK. QLASIK ni biasanya di peringkat kita polisi perumahan Johor kita belum mewajibkan lagi. Tetapi dalam dasar Johor ada. QLASIK ni dia adalah satu badan di bawah CIDB. Dia pergi cek simen, longkang macam mana, dia punya tar macam mana, kualiti joint point dia macam mana, about the rumah. Lepas tu dia akan bagi markah sama ada 60%, 70%, 80%. Biasa 70% ke atas maksudnya kualiti dia sangat baik. Sebab tu pembeli-pembeli boleh pada masa akan datang sebelum nak beli rumah, pertama cek pemaju track record dia. Kedua, sama ada dia memiliki sijil QLASIK yang dikeluarkan oleh CIDB. Itu tentang kualiti rumah. Kedua, bila bercakap tentang berbagai kategori pendapatan, kita memang tengok semua perkara. Sebab tu di Johor ni dalam kita merancang dasar dan polisi, kita menggariskan beberapa perkara. Pertama, untuk rumah T20. Golongan T20 biasanya di Johor ni tidak ada masalah. Sebab apa? Banyak pemaju-pemaju akan buat rumah yang memang atas 500,000, 600,000 dan banyak orang boleh beli untuk T20. Lepas tu M40. M40 ni kategori yang rumah dia atas 400,000 ke atas. Harga dia. Yang ni pun biasanya pemaju tak ada masalah di Johor ni untuk bina. Tetapi cabaran yang paling besar ialah rumah B40. Rumah B40 iaitu rumah untuk mereka yang gaji 4,000, 6,000 dan 8,000. Sebab tu dasar perumahan Johor untuk rumah yang berharga 42,000 dan 50,000 ke bawah, kita menetapkan syarat pendapatan suami isteri 4,000 dan ke bawah. Untuk rumah yang 100,000, nilai 100,000, dalam sistem kita gaji suami isteri atau suami seorang bekerja 6,000 dan ke bawah. Dan 8,000 untuk 150,000. Yang 100,000 itu strata atau landed? Di Johor ni saya nak beritahulah. Walaupun di bandar kita masih ada lagi rumah strata landed. Masih ada lagi. Ini adalah kolaborasi tanah-tanah kerajaan di bawah SSI. Tetapi kita kolaborasi dengan pemaju. Jadi pemaju tak payah keluarkan nilai tanah, kos tanah, tetapi dia bina rumah. Yang ni selalu dikata smart partnership antara pemaju dan kerajaan negeri. Dan untuk makluman, insya-Allah pada bulan 11, bulan 12 kita akan lancarkan satu rumah landed di Iskandar Puteri. Harga 150,000 dan 250,000. Ini boleh tengok dalam sistem e-rumah kita lah. Dibuka tahun hadapan, Datuk? Dibuka tahun hadapan, dah start buat pun. Cuma kita nak lancarkan dalam sistem e-rumah. Sebab tu di Johor ni, kita nak mudahkan urusan rakyat, urusan pemohon, dia tak payah datang. Dia masuk dalam sistem e-rumah kita, kita siap desainkan rumah tu bentuk macam mana. Berapa keluasan. Lokasi di mana. Dia boleh tengok semua dan kalau dia berminat, dia masuk dan register dalam sistem kita. Dan hantar 5 dokumen tadi. Tetapi ada juga mereka yang tak ada kemampuan. Contoh, untuk mereka yang gaji dia 3,000 dan ke bawah. Kalau 3,000 dan ke bawah, untuk buat loan bank memang amat sukar. Sebab dia dah beli kereta, belanja sisi keluarga, lepas tu bersihnya kurang. Jadi bank biasa
tak luluskan loan dia. Apa yang kerajaan bantu? Kerajaan ada rumah tawaran di Johor ni dipanggil PPR dan RSK. RSK ni rumah sewa kerajaan. PPR ini adalah peruntukan daripada Persatuan diserahkan pada kerajaan negeri untuk menguruskan. Dan rumah ini hanya untuk disewa. Dan sewanya sebulan kalau RSK bermula dengan RM128-24 sebulan. Untuk rumah PPR RM250 sebulan di dalam bandar. Ini kaedah kita membantu golongan yang dia tak ada kemampuan untuk buat loan bank, tetapi kita beri dia sewa. Bagi golongan yang berkahwin, kita ada satu produk yang dilancarkan tahun ini, tahun lepas, oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor, dipanggil RTBJ, Rumah Transit Bangsa Johor. Rumah Transit Bangsa Johor ni ialah kita tawarkan kepada mereka yang baru bekerja, baru berkahwin, dan gaji dia sekitar daripada RM3,000 hingga RM6,000. Satu keluarga. Jadi apa kerajaan buat? Apa kerajaan offer? Kita pemaju buat rumah ni. Harga RM50,000, harga RM100,000. Kerajaan beli semua satu blok. Kerajaan beli satu blok semua. Di Kulai sebagai contoh. IOI, pemaju IOI boleh buat rumah. Siap, cantik. Serata. Dia dua tingkat lah, satu owner lain, atas owner lain lah, serata. Townhouse, bukan serata, townhouse. Bawah pemilik lain, atas pemilik lain. Sekarang tengah popular ni, rumah bandar, dipanggil rumah bandar lah. 216 unit, kerajaan melalui tabung perumahan kerajaan Johor, kita beli 216 unit. Lepas tu kita tawarkan kembali kepada golongan yang baru berkahwin yang gajinya RM3,000 sampai RM6,000. Lepas tu, sewa bulanan dikulai berapa? Kalau 3 bilik, 2 bilik air, 850 square feet, biasa RM800, RM900. Tetapi untuk rumah transit bangsa Johor ni, kerajaan tawarkan cuma RM650. 30% daripada harga pasaran sewa. Itu pertama. Itu transit Ya, rumah transit yang dilancarkan baru-baru ini dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Selepas itu sewa. Dia bayar sewa RM650. 30% daripada sewa kerajaan simpan. RM190 selama 3 tahun. Lepas 3 tahun kita akan datang balik tanya pasangan yang muda yang baru berkahwin ni dah bersedia ke nak beli rumah? Sama ada, maknanya bersedia tu apa? Maknanya bank dah boleh luluskan tak? Luluskan berapa harga? RM100,000, RM150,000? 3 tahun tu diminta keluar ke atau? Kita bincang dengan dia. Maksimum pergi 5 tahun. Jadi duit RM7,000 yang disimpan setiap bulan RM150 tu, biasa 3 tahun lebih kurang dalam RM7,000 lebih lah. Jadi RM7,000 lebih ni kita pulangkan balik pada mereka untuk dia buat deposit rumah. Kalau dia tak bersedia lagi, kita extend lagi 2 tahun. Sampai tahun ke-5. Tahun ke-5 kalau ikut kiraan kita 30% punya simpanan, dia akan kumpulkan lebih kurang RM11,000. Dan RM11,000 ni kita tanya dia, kita offer rumah AMJ Johor, rumah ramah mampu milik Johor. Duit RM11,000 tu kita pulangkan balik pada dia. Cabaran orang muda ialah yang baru berkahwin, baru 2-3 tahun kerja, cabaran dia ialah dia tidak dapat menyimpan. Dengan ada rumah transit ini, kita menyimpan untuk dia dan kita pulangkan balik pada dia. Dalam masa yang sama kita offer rumah mampu milik Johor kepada keluarga ini. Kalau tidak pun RM11,000 itu boleh digunakan untuk pembayaran RM20,000 ansuran yang ditawarkan oleh UDA Property yang boleh dibayar sehingga 12 bulan. Banyak pilihan sebenarnya. Tapi UDA Property 12 bulan, 20 bulan. Kita di Johor ni, kita bekerjasama dengan 3 bank. Barisan Bank Nasional, Bank Muamalat dan Bank Rakyat. Ada bank yang menawarkan pinjaman 120%. Maknanya apa? Bila dia dapat loan ni 120%, pertama dia selesaikan lawyer fee dia apa semua, 10%.
10% lagi dia masuk rumah untuk buat wiring, grill dan sebagainya. Jadi ada 20% untuk dia masuk rumah. Okey. Ada bank yang kita beri kerjasama sampai macam tu sekali. Okey. Jadi dia masuk tu tak payah keluarkan apa-apa modal. Ya. Sampai beginilah kita di Johor ni bantu pembeli-pembeli kita. Ya. Tuan Azmi, YB Datuk dah bagi tawaran-tawaran awal ni. Kita nak dengar tawaran dari Uda Property sebab difahamkan Uda Property juga membantu mereka yang nak mendapatkan rumah bagi kali pertama, dan ada beberapa skim yang menarik untuk mereka yang pertama kali ingin mendapatkan pemilikan rumah walaupun rumah itu dipadankan dengan kemampuan masing-masing. Tuan. Okey, macam saya sebut tadi, dari segi faktor utama kekangan pembeli adalah faktor kewangan. Jadi macam YB sebut tadi, ada bank bagi sampai 120%. Ini bergantung pada harga rumah lah. Jadi kita walaupun untuk rumah yang tidak melebihi 500,000 pun, ada bank yang akan bagi pinjaman sehingga 110%. Jadi maknanya pembeli tak perlu risau. Pastikan dia punya sumber kewangan tu ataupun dia punya kerja tu memang stable lah, itu saja. Itu dia perlu jaga. Dan juga dia punya credit facility. Sekarang ni masalah pembeli ni, kita priority perbelanjaan kita. Kita tak fokus. Terutamanya anak muda. Mula dapat kerja, nak beli kereta. Kerana kereta tu harga dia yang melebihi dia punya kelayakan sebenarnya. Lepas tu modify kereta lah apalah. Jadi saving untuk rumah tu dah tak ada. Dia kena sedar ya, dia punya. Bila kita beli rumah ni dia ada value, dia appreciate. You beli rumah 300,000. Dalam masa setahun, 3-4 tahun dia ada cumulative appreciation tu. Mungkin dalam masa 10 tahun dah jadi 400,000. Tapi kalau dia beli kereta 150,000, 1,000 ya, dia keluar je showroom, harga dia jatuh dah. Susut nilai tu berlaku, dah 5 tahun dah habis dari segi on paper lah. Dia 20% tahun, lepas tahun ke-5 dah tak ada value dah. Walaupun nampak bawa kereta besar. Sebenarnya value wise tak ada. Tapi property ni dia value, dia appreciate. Jadi kesedaran untuk orang beli tanah ni dia masih kurang lagi. Oleh sebab itulah kita buat carnival macam ni, kita buat seminar, kita bagi dari segi media sosial, kita buat blasting. Ya. Kadang-kadang tapi dia punya, mungkin dia rasa setengah-setengah lah. Mungkin mereka yang kerja di bandar, dia kata tak apa dah, kat kampung ada tanah, balik kampung buat rumah sendiri dah. Tapi sebenarnya kalau dah kerja di bandar tu, anak dia besok tu akan berkawan di situ, dia tak akan balik kampung dah. Ya. Di situlah duduknya. Ya, di situ dah. Itu jadi biasa. Jadi maknanya priority tu dia kena set awal lagi. Kena bagi kesedaran pada pelajar kita di universiti, kena bagi penerangan dengan jelas supaya dia maknanya bila dapat kerja, kumpul duit, priority untuk beli rumah. Okey. Maknanya dia kerja setahun pun kita boleh bagi. Kalau bank tengok dia punya financial standing bagus, credit card terbayar, tak dengan tu, maknanya dia bank boleh bagi 110%. Ya. Dia straight away lepas tahun 2 tahun boleh ada property dah, beli rumah lah. Ya. Jadi kesedaran tu mungkin masih kurang lagi di kalangan Bumi Putra ni. Jadi kena set priority tu dengan betul, kena ada kesedaran sebab rumah ni semakin lama makin mahal. Betul. Macam orang biasa, harga barang naik, harga besi naik, harga semen naik. Kita pun dikejutkan last 2 years, setahun lebih lalu, harga besi naik sampai 30%. Ya. Jadi rumah kita dah jual harga tetap. Contohlah 500,000. Jadi bila harga tu naik, kita terpaksa tanggung. Itu satu challenges lah kepada pemaju ni. Walaupun nampak macam pemaju ni biasanya orang nampak boleh buat duit. Sebenarnya duit itu cover balik. Dengan harga sekarang ni, kita perlukan duit tu untuk kita beli tanah. Dia capital lebih besar, development ni capital, very big capital, investment. Beli tanah, kau boleh buat development. Kalau dapat duit, nak beli tanah pun tak boleh sustain lah. Ya. YB Datuk dan juga para penonton serta yang menonton sekarang ni, pengalaman positif saya, ini saya nak tanyakan dengan Tuan Nur Azmi. Uda Property ni, kalau kita lihatkan, ia bukan hanya membina infrastruktur perumahan semata-mata, tetapi kalau anda pergi melawat ke Bandar Tun Hussein On di kawasan pembangunan perumahan Uda Property, juga turut dibangunkan kemudahan-kemudahan seperti masjid dan juga kawasan-kawasan
bagi para penduduk di kawasan itu, dan keindahannya itu adalah sesuatu yang kita perlu merasai sendiri pengalaman itu. Jadi sebenarnya tanggungjawab pemaju ini bukan hanya untuk menyediakan infrastruktur, tetapi living experience kepada pembeli-pembeli perumahan. Mungkin ini kesempatan kepada Tuan Azmi untuk menceritakan apa prinsip yang diamalkan oleh UDA Property supaya harga yang dibayar itu sepadan dengan living experience yang akan dialami oleh para pembeli, Tuan. Okey, terima kasih. Biasanya kalau kita membangunkan township, kawasan perumahan, pertama sekali kita kena pastikan accessibility yang bagus. Jalan keluar, jalan masuk, jalan keluar. Kita perlu elakkan masalah trafik. So perlu ada traffic analysis. Jadi pihak majlis akan pastikan terlantik konsultan yang betul layak untuk pastikan kalau penduduk kawasan ni besok akan jadi apa ribu, 10,000 ya. Jadi kenderaan banyak dia projection dia, pastikan tidak akan berlaku congestion, traffic overflow dan sebagainya. Jadi infrastruktur pertama trafik. Nombor dua, sekiranya populasi yang melebihi satu bilangan, kita perlu buat sekolah ataupun sediakan tapak sekolah untuk pihak Kementerian Pendidikan untuk membina sekolah rendah dan sekolah menengah dan sebagainya. Dan juga sebagai pemaju bertanggungjawab, kita akan juga bina rumah ibadat macam di Selangor, kita buat Masjid Tun Sin On, macam di Pulau Pinang, kita perlu membina rumah ibadat agama lain sekali. Perlu dibuat juga untuk kawasan perumahan tertentu. Dan juga kita ada rumah kedai, kita ada supermarket, kita ada kemudahan yang berdekatan dengan mass traffic punya station. Macam di Bendahara Tun Islam berdekatan dengan MRT station, tidak berjauhan. Dan juga kita akan membina access ramp daripada highway di luar sana tu. Jadi besok bila kawasan kita berkembang lagi, trafik di situ tidak akan menjadikan kawasan tu selalu mengalami trafik jam lah. Maknanya akan keselesaan kepada penduduk sekitar. Tapi saya difahamkan di Pulau Pinang ni ada satu projek perumahan yang dibangunkan oleh UDA Property yang akan terkesan secara langsung dengan projek pembinaan train yang dibangunkan oleh kerajaan negeri. Kalau tidak silap saya, itu mungkin antara impak yang boleh dinikmati oleh para pembeli, Tuan Azmi. Okey, di kawasan pulau kami mengadakan pembangunan di Tanjung Tokong. Pembangunan tersebut adalah pembangunan yang memberi perumahan percuma kepada penduduk asal. Itu adalah kawasan tanah tol. Dia bukannya tanah tol, jadi penduduk asal di situ diberi apartmen percuma, dan di mana dia punya deal itu sangat bagus sekali. Sekiranya keluarga tu ada pasangan suami isteri bersama 2 anak, jadi mak bapaknya dapat 1 unit, setiap anak dapat 1 unit percuma. Satu family dapat 3 unit. Tapi itu di semasa tahun 70-an lah. Dan kita diberi tanah yang ditambak untuk membolehkan kita membangun kawasan tersebut untuk dijual secara komersial, untuk dapat pulangan, untuk sebagai cross subsidized development. Di balance balik. Sebab kita bagi yang ni free, kita dapatkan modal untuk buat yang ni free, maknanya modal tu datang daripada pembangunan unit-unit komersial atau unit yang dijual di harga market untuk kita dapatkan kos pembinaan untuk rumah yang percuma ni. Tapi itu di Pulau Pinang lah. Tuan Azmi, ada sahabat-sahabat saya tanya, datang ke Karnival UDA ni ada special price ke? Yang boleh dapat hari ni? Kita boleh jumpa dengan kita punya YOK jualan di bawah sana. Dari semua region ada ya. Daripada Sarawak, daripada Pulau Pinang, daripada Bendahara Tun Sin On, dan juga daripada Kuantan dan Terengganu. Dari semua kita ada jimat super deals yang berlangsung sehingga akhir tahun ni. Dan juga saya nak ingat sini, tahun ni kita ada cabutan pembeli bertuah yang pemenangnya akan mendapat sebuah Proton S70 sehingga ujung tahun saja. Sehingga ujung tahun. Tahun lepas kita ada Pro 2 Ativa 2 biji. Syaratnya mendaftar dan buat pembelian sehingga hujung tahun ni semasa karnival ni. Itu dia. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan. Ini peluang terbaik. S70 pun kereta yang sangat bagus bagi saya. Proton tu. So mungkin daripada beli rumah 500,000 dapat kereta sebiji, that's a very
Satu tawaran yang amat baiklah. Ya, Dia dia lepas peluang ni. beli rumah dan dapat sebuah kereta. Dah Ya, lengkap betul. segala-galanya. Tuan Muhammad, terakhir sekali kita tanyakan sebelum kita buka soalan kepada para penonton dan juga hadirin yang berada di sini. Tadi ada dua pandangan ya berkenaan tentang skim yang ditawarkan oleh kerajaan dan juga pinjaman fleksibel yang juga ditawarkan oleh pihak swasta ataupun pemaju ya, ataupun pihak perbankan dan juga institusi keuangan. Bagaimana kita melihat tawaran-tawaran yang terbaik yang boleh dipilih? Kerana ya mungkin ada yang berpandangan skim kerajaan ini lebih dekat dengan tujuan mereka untuk membeli rumah, tetapi ada yang berpandangan juga skim pinjaman fleksibel ini lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan pemilikan perumahan. Tuan. Okey, baik. Kalau kita tengok skim SJKP ataupun skim jaminan kredit perumahan yang ditawarkan kepada kerajaan ni banyak membantu golongan muda ataupun golongan yang baru bekerja untuk memiliki rumah lah. Okey. So kalau kita tengok golongan ni, salah satu masalah utama dia orang adalah untuk mengumpul modal dari sudut deposit 10%, dari sudut legal fee apa semua tu kan. Kalau kata kerajaan menawarkan SJKP ni pada kadar 120% seperti mana yang disebut oleh Dato' Jafni tadi tu, maknanya proses pemilikan rumah tu menjadi lebih mudah lah untuk golongan muda ni. Right? Selain itu pada kadar faedah, saya nampak ada kesan daripada kadar faedah tu sebab SJKP ni dia punya rate dia tinggi sikit. Ya? 4% lebih. Kalau without SJKP mungkin kita boleh dapat 3.9 macam tu. Datuk, kalau nak tambah sikit. Sebenarnya bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia melancarkan grant sebanyak 10 bilion. Sebenarnya ramai pun tak tahu ada grant ni. Dan grant ni diberi pada bank-bank untuk pembeli yang nak menggunakan kaedah SJKP yang dimaklumkan tadi. Sebenarnya SJKP dengan loan bank biasa dia dua perkara yang berbeza. Sebenarnya SJKP ni di Johor di bawah PKPJ Latihan Paduka dengan pasukan, daripada 10 bilion yang diperuntukkan Johor telah berjaya lebih kurang dalam hampir 1 bilion, lebih kurang dalam 900 juta lebih. Sebelum ni sangat rendah. Sebelum ni ramai orang tak tahu bahawa ada kaedah SJKP ni. 900 juta sudah diklaim. Diklaim. Okey. Jadi dalam 2 tahun ni lah. Ya. Jadi mereka yang bukan kaki tangan kerajaan, yang ada payslip kerajaan, mereka yang bekerja swasta ada payslip. Yang mereka ni biasa boleh direct pergi buat loan, dapatkan loan daripada bank biasa. Okey. Tetapi bagi mereka peniaga-peniaga, peniaga-peniaga dia tak ada payslip. Ya. Contoh Grab, dia nak beli rumah, dia tak ada rumah, dia tak ada hutang, tapi dia ada konsisten punya pendapatan. Ya. Setiap bulan dia dapat 5,000 secara konsisten. Sama juga mungkin adik-adik kita, orang-orang muda yang meniaga burger. Sebulan dia boleh dapat mungkin konsisten 6,000. Ya. Mereka ni tak ada blacklist. Tak ada isu-isu yang kritikal yang tak membolehkan mereka dapat loan bank. Kaedah yang mereka kena gunakan ialah SJKP lah. Okey. Pasal SJKP ni untuk cuma sertakan dengan statement bank. Sebab tu saya selalu nasihat pada peniaga-peniaga ni, ramai peniaga ada yang kat sini. Kalau mereka memang merancang untuk membeli rumah, jadikan statement bank tu sebagai statement bank yang cantik lah. 2 minggu sekali wang masuk, lepas tu bayar gaji melalui account bank. Statement bank ni boleh digunakan sebagai payslip sebagaimana kaki tangan awam dan kaki tangan swasta tadi. Okey. Itu tujuan dia. Dan bank pun kalau statement bank cantik, dah tentulah bank akan bagi loan.
Walaupun kata tadi 3.9 atau 4% lebih tapi sebenarnya lebih kurang dalam 4% lebih lah. Dia masih lagi rendah dan dia konsisten. Daripada dari segi interest. Sebab tu di Johor ni kita di peringkat Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor memang kita kempen habis-habisan. 4% fix rate. Kita kempen habis-habisan, turun ke daerah-daerah, kita promosikan SJKP ni. Kita bawa agensi ni datang dalam tadi saya cakap Johor One Stop Center. Mereka ada dalam tu. Dan kita minta pembeli kalau dia pergi kat bank, biasa dia tak boleh lulus bank, pergi pada SJKP. SJKP akan beritahu syarat-syarat dan kebanyakan mereka yang bukan kerja kerajaan, bukan kerja swasta, dia meniaga sendiri, SJKB bantu untuk dapatkan loan bank. Okey, itu dia penerangan SJKP ataupun skim jaminan kredit perumahan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Kita nak buka soalan, ada 3 soalan kita akan buka kepada 3 individu daripada kalangan hadirin. Jadi kalau boleh kita bantu bersama dengan pasukan penerbitan kita di belakang itu, kalau ada soalan kita ambil dahulu soalan yang pertama untuk tanyakan kepada mana-mana panel yang berhormat Datuk, Tuan Azmi ataupun Tuan Muhammad untuk ditanyakan. Silakan Tuan, perkenalkan namanya dan terus pada soalan. Assalamualaikum Yang Berbahagia Datuk Jeffney dan juga barisan panel yang ada. Pertama saya nak bertanya berkenaan dengan apa nama yang mana Tuan Azmi tadi sebutlah berkenaan dengan skor kredit. So adakah skor kredit setiap individu tu dia akan mempengaruhi pembelian rumah dan juga orang kata jenis rumah yang ada di pasaran sekarang ni? Itulah, dan mungkin ada saranan ke daripada Jazmi ataupun YB sendiri kepada golongan muda ni untuk memiliki rumah di bawah 10 tahun bekerja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih saudara. Terima kasih. Okay. Silakan. Skor kredit tadi ini salah satu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kita punya salesperson lah di UDA. So ada pembelinya dari segi kewangan nampak stable, bagus. Tapi dari segi bila dia buat application untuk beli rumah, dia tahu harga semua tu. Dan bila tengok statement dia, kita akan bantu dia untuk kumpulkan, pastikan dia punya income statement tu teratur. Ada kebanyakan biasanya macam businessman lah. Dia kadang terlepas bayaran. Even bukan businessman, apa ni, dia dari umur 30-40 ni, jadi penggunaan kredit card tu tidak terkawal. Ada dia miss payment. Dia bila miss payment, dari bank dia very critical, dia tengok kalau dah macam dah tak, dia akan keluar statement terus. Jadi ada tertunggak. Di situ akan berlaku, dia kena reset balik. Balik kita akan tolong dia, okey tunggu dulu, you make sure bayar dulu. The following month, dia submit balik application tu. Jadi kita punya staff-staff jualan boleh membantu tuan-tuan yang rasa dia punya kredit statement tak cantik tadi, kita akan bantu dia untuk pastikan benda tu teratur dulu sebelum kita submit pada bank. Maknanya ada tunggu 3-4 bulan untuk bagi dia punya skor tu cantik dulu baru kita boleh submit. Ya, mungkin 2 bulan 3 bulan ya. Okey. Datuk. Ya, kalau bahasa yang mudah faham lah Contoh kalau gaji pasangan suami isteri ni gaji dia 6,000 sebulan. Ya. Lepas tu biasa suami isteri sekarang kalau dua-dua kerja dah 2 biji kereta. Ya. Jadi 2 biji kereta daripada 6,000 dia tolak 2,000 tinggal baki 4,000. Lepas tu keperluan anak sekolah mungkin ada pinjaman sikit mungkin 2,000. Ya. Jadi 6,000 tolak 2,000 tolak 2,000 bersih tinggal lagi 2,000. Ya. Biasanya daripada 2,000 ini yang baki bersih baki bersih maksudnya simpanan lah. Kalau tak beli apa-apa dia simpan. Bank biasa akan kali 60%. Okey. Mana 60% tu maksudnya dia akan jadi dalam 1,200 ringgit. Jadi 1,200 ringgit ini dia menjadikan kelulusan bagi bank benarkan dia beli rumah mungkin harga dalam 200,000 ke bawah. Maksudnya dia boleh benarkan boleh pinjaman bank tu 1,200 ringgit lah. Itu kiraan yang mudah lah.
Cuma saya selalu pesan dengan anak-anak muda kita, kadang-kadang yalah dia suka kereta. Ya. Pertama dia beli kereta mahal, tapi kita nasihatkan dia, kereta ni memang satu keperluan. Tetapi belilah bulanan dia di bawah 1,000. Ya. Bila dia beli bulanan dah bawah 1,000, dia ada baki duit. Dia belanja. Sebab tu masa saya cakap tadi, kalau gaji 6,000, tolak 2 biji kereta, lepas tu tolak keperluan dia, jadi baki tinggal 2,000. 2,000 kali je 60%, maknanya tinggal 1,200. 1,200 itulah yang membolehkan dia membuat loan dengan bank dengan bayaran 1,200 sebulan. Tapi kereta tu nak nampak bergaya YB, biar bagi full spec terus. Dia sama macam kita dulu jugalah. Akhirnya yang tukang beli, yang tukang reknen paksa anak-anak ni beli rumah mak bapak kita. Kan kadang-kadang kita di perumahan pun kadang-kadang yang datang ni bukan anak-anak. Yang datang ni mak bapak datang, tu ada rumah tak macam mana. Tetapi saya setuju tadi bila kita cakap tentang rumah kereta berbeza. Pasal rumah ni dapat kunci pun kalau harga 100,000, dapat kunci je dah jadi 70,000 nilai. Harga sebuah. Tetapi rumah ni time COVID pun tak turun. Sebab tu macam rumah mampu milik Johor ni, rumah mampu milik Johor ni kenapa orang suka sangat rumah mampu milik Johor? Contoh rumah kalau pemaju buat harga 100,000, bila dia siap aja dia dapat kunci je, harga sebenar rumah tersebut ialah 200,000. 200,000. Sebab rumah bayarnya untuk rumah mampu milik 100,000. 100,000. Harga masa iklan, masa jual 100,000. Okey. Tetapi pemaju gunakan kos 200,000 untuk siapkan rumah 100,000. Pasal itu dipanggil cross subsidi. Sebab tu 60% rumah pasaran bebas yang dia jual harga mahal ni, dari segi sedikit keuntungan kat situ, pemaju ambil cross subsidi rumah mampu milik ini. Cuma untuk rumah mampu milik ni, skor kredit penilaian ni macam mana? Dia kalau rumah mampu milik ni, dia syarat sama jugalah. Sebab tu di Johor ni berbagai isu ada. Contoh kalau hari ni rumah mampu milik Johor yang saya cakap tadi lah, dia asal saja rumah first house. Dia tak ada pemilikan tanah, dia tak ada pemilikan rumah, dia layak untuk mohon rumah. Dan kalau rumah ni tak dapat, dia boleh mohon rumah-rumah lain. Sebab di Johor ini, dia bawah KPI saya, di bawah KPI Perumahan Johor, daripada tahun 2022 sehingga 2026, selama 5 tahun ni, sasaran kita ialah membina rumah mampu milik harga 300,000 ke bawah, 30,000 unit. 30,000. Dan sehingga 31 Ogos 2024 tahun ini, kita dah serahkan kunci, dah siap 12,540. Ada baki di tahun depan insya-Allah, ada 8,000 unit lagi rumah mampu milik akan ditawarkan kepada pembeli-pembeli. Kadang-kadang orang tanya saya, bagaimana perkara ini berlaku? Pertama, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada pemaju ni, banyak pemaju datang. Sebenarnya di Johor ini, rumah mampu milik dibina oleh 80% pemaju perumahan. Sebab itu kita di Johor ni ada satu dipanggil Task Force Perumahan, dipanggil PDRC. Plan Design Review Committee. Semua jabatan-jabatan kerajaan duduk dalam komiti itu, dalam masa yang sama kita panggil semua pemaju. Kita bincang bagaimana mereka nak buat rumah mampu milik ini. Harga dia berapa, di kawasan mana, dan kita ikat melalui timeline. Maknanya rumah landed biasa 2 tahun, rumah serata 3 tahun. 3 tahun. Itu kaedah kita bekerja lah. Maksudnya di Johor ini kita alu-alukan semua pemaju datang ke Johor dengan syarat mereka pun adalah CSR untuk buat rumah mampu milik. 40-60 tu. 40-60. Ya. Terima kasih. Okay. Terima kasih YB Datuk. Ada soalan yang lain? Kalau kita ambil satu lagi soalan dari silakan saudara, namanya dan terus bersoalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Madani, salam Maju Johor. Saya Khairul Anwar Kamarudin. Harta tanah di negeri Johor, khususnya di harta tanah di sekitar Johor Bahru, mungkin berbeza dengan negeri-negeri lain sebab lokasinya strategik, terutamanya berjiran dengan Singapura. Ini sekaligus menyebabkan perumahan di Johor Bahru agak mahal, seperti di Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Bagi pihak kerajaan Johor, selain rumah mampu milik Johor, adakah skim atau bantuan lain
untuk bantu anak-anak Johor memiliki kediaman sendiri. Terima kasih. Okey. YB Datuk. Ini soalan itu spesifik rumah di Johor juga ya? Ya, rumah Johor. Ini sebab tu mungkin tak nak rumah yang mampu milik tu tapi nak rumah yang menghadap seberang tambak tu mungkin? Sebab tu bila kerajaan melancarkan Special Economic Zone, Special Financial Zone, rakyat Johor rasa susah hati. Pasal dia tahu bahawa bila pembangunan terlalu pesat, kemajuan terlalu tinggi, nilai tanah, nilai hartanah semua akan meningkat. Tetapi seperti saya tekankan tadi bahawa di Johor ini kita masih mengekalkan dasar perumahan Johor, iaitu 60-40. Walaupun macam tadi saya beritahu, walaupun di Iskandar Puteri, dan tentu Iskandar Puteri dia ada servis apartmen harga 1 juta, 2 juta di Forest City dan sebagainya. Tetapi ada kawasan-kawasan tertentu yang kita buat kerjasama dengan pemaju, tetapi tanah tu ada tanah kerajaan negeri dan situlah ada cross subsidi di mana harga masih lagi boleh dijual pada harga 150,000 landed. Ya, tapi mungkin soalannya itu YB Datuk, kerisauannya adalah kawasannya itu digambarkan kerisauannya tentang jaraknya ke tempat bekerja ataupun ke pusat bandar. Jadi rumah mampu milik ini apa jaminan supaya dia tidak membebankan pemilik rumah supaya jarak perjalanan itu tidak terlalu jauh? Sebenarnya di Johor ni bila kita targetkan 30,000 rumah mampu milik Johor ni, 30,000 unit dalam masa 5 tahun. 2022 hingga 2026, kita bukan sasarkan di Bandar Johor Bahru saja. Tetapi kita disasarkan di 10 daerah di kawasan 16 PBT. Pasar Gamat, Mersing. Sebab tu bila kita bincang dengan pemaju ni, di peringkat kita selama 2 tahun setengah ni sebenarnya kita dah jumpa lebih kurang 88 pemaju perumahan. 88 pemaju dalam masa 2 tahun setengah dan kita dah buat profiling dan melibatkan rumah perancangan pembinaan rumah mampu milik. Saya setuju. Kalau di bandar mana mungkin pemaju nak buat rumah harga 50,000. Sebab kalau 750 square feet saja, 3 bilik 2 bilik air, kos sebenar dalam bandar pun sebenarnya dah 250,000. Kita nak jual harga 100,000. Tak mungkin. Akhirnya pemaju apa berlaku pada pemaju? Bila dia kira rumah 60% rumah pasaran bebas dia, bila dia jual dia untung banyak ni. Rumah mampu milik kerajaan desak dia. You kena buat juga rumah harga macam ni. Akhirnya dia tak buat. Sebab apa? Pemaju ini asas dia ialah golongan meniaga. Dan tentulah dia berpaksikan kepada keuntungan. Cuma sama apa? YB sama ada tak buat atau kualiti rumah mampu milik itu mungkin akan terkompromi. Biasanya rumah mampu milik di Johor ni kalau sebelum Covid rumah saya terlibat dengan projek sakit dan terbengkalai. Banyak isu-isu yang berbangkit ni bila time Covid. Bila banyak pemaju bankrupt, hilang modal dan sebagainya, lepas tu bank tak boleh fund projek sakit, itu akan ada masalah kualiti. Tapi kalau start bermula daripada 2022, kebanyakan walaupun rumah tu harga dia 50,000, pemaju masih mengekalkan kualiti yang baik untuk rumah itu. Cuma macam saya cakap tadi, square feet 750, harga 100,000. Kalau 850 square feet, 1,000 square feet. Jadi perkara-perkara ni banyak karakteristik lah kat situ. Sebab tu akhirnya macam saya beritahu juga bahawa di peringkat kerajaan, kita seboleh-bolehnya bekerja rapat dengan pemaju-pemaju ni untuk pastikan bahawa CSR mereka ni untuk membina rumah mampu milik mesti ada. Tak boleh tak ada. Ini saya tanya pada Tuan Muhammad. Tadi soalan itu mungkin juga diselitkan kerana limpahan daripada kadar tukaran mata wang di Singapura dan sebagainya menunjukkan pemilikan itu juga adalah dari pemilikan warga seberang. Dan ini juga menimbulkan kerisauan pada warga tempatan tentang apabila kuasa membeli daripada warga seberang itu tinggi menyebabkan harga yang naik dan memberi kesan kepada warga tempatan untuk membeli rumah. Jadi macam mana kita nak balance atau imbangkan pemilikan ini? Okey, baik.
dia sebenarnya pemilikan daripada pembeli dari seberang ni, dia kena mesti meet dia punya requirement daripada kerajaan lah. Okay. Even untuk pembelian kediaman ke, hartanah komersial ke, hartanah whatever hartanah ke, dia ada syarat dia lah. And then untuk warga negara Malaysia ni sebenarnya tiada masalah langsung sebab kita kerajaan menyediakan pelbagai pilihan lah. Dan kerajaan support dari sudut pemberian insentif kepada pembeli. Tak ada masalah langsung. Kalau kita tengok macam yang Datuk sebut tadi, selain daripada CKP skim deposit, bantuan deposit pembiayaan tu, kita ada selain daripada tu kita ada stamp duty punya exemption untuk rumah. Yang pertama up to 500,000. Dan juga kita ada boleh buat withdrawal daripada EPF untuk cover 10% dan juga untuk cover another 10% side cost untuk pembelian tu. Sebenarnya banyak keistimewaan diberikan kepada warga negara Malaysia. Tak ada masalah. Dan ada juga tawaran-tawaran istimewa kalau bijak untuk memilih waktu-waktu yang tepat untuk mendapatkan tawaran itu juga tuan ya. Tawaran istimewa ni sebenarnya early bird lah. Encik Noor Azmi dia lebih tahu lah sebab dia developer kan. Biasanya early bird ni diskaun memang banyak lah. Lebih baik daripada harga waktu launching. Early bird ni orang kata soft launching ataupun sebelum launching secara fizikal. So kena rebut tawaran ni lah. Okey. Ya. Ada satu lagi soalan difahamkan dari penonton kita. Silakan soalan yang terakhir, sebutkan namanya dan teruskan dengan soalannya. Silakan tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azman. Dia secara general je sebenarnya soalan ni kepada Cik Muhammad lah kot. Sebagaimana kita tahu sekarang ni harga rumah memang agak meningkat dan yang mana memerlukan komitmen yang tinggi untuk terutamanya belia-belia ataupun orang yang baru nak memiliki rumah. Jadi pada pandangan tuan, adakah komitmen yang tinggi ini akan beri impak kepada pembelanjaan bulanan mereka dan kehidupan mereka? So secara general mungkin tuan boleh bagi sedikit pandangan. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Saya sambung semula ulasan daripada Datuk Jafni tadi berkenaan dengan DSR ataupun debt service ratio yang pihak bank tengoklah yang 60% tadi tu. So kalau untuk peronih hartanah, kiraan mudah dia kalau kata nak kira untuk kelulusan rumah tu 1/3 daripada gaji bersih. Contohnya gaji bersih dia 6,000. Okey. Kelayakan meminjam dia rumah adalah 2,000 daripada 6,000 tu. Itu secara kasar lah. Okay. Sebenarnya loan rumah ni adalah loan yang paling tough untuk lulus. Paling tough untuk lulus. Selepas loan kereta, personal loan, loan-loan lain. That's why saya sarankan kepada bakal-bakal pembeli rumah, loan yang pertama yang disyorkan untuk buat adalah pinjaman perumahan lah sebelum kita mulakan dengan pinjaman-pinjaman lain. Ya. Okey, WB mungkin saya tambah sikit. Sebab tu bagi anak-anak muda saya nak kongsi lah bagi yang belum memiliki rumah. Kita dalam merancang untuk membeli rumah ni, kita macam jangan demand. Jangan letakkan sasaran yang tinggi-tinggi. Sebab di orang Johor, bangsa Johor, kita ada rumah mampu milik, dia cross subsidi. Macam saya cakap tadi, kalau harga rumah tu dibina oleh pemaju 100,000, sebenarnya masa mereka terima kunci tu dah 200,000. Sebab tu, orang muda yang baru berkahwin, kalau ada rumah tawaran 50,000, beli 50,000. Kalau ada tawaran 100,000, beli 100,000. Atau 150,000. Sebab apa? Nilai hartanah ini tidak pernah turun. Dan akan datang kalau dia ada rezeki lebih. Mungkin dah naik pangkat atau menyaga lebih baik. Jadi dalam 100,000, dia nak beli rumah yang 250,000, dasar kerajaan negeri membenarkan. Maknanya dia upgrade,
dia boleh mohon rumah mampu milik ni. Sebenarnya di Johor ni rumah mampu milik dulu kita ikat 5 tahun. Tak boleh jual Sekarang kita ikat 10 tahun. Tak boleh jual. Okey. Kerana kita nak bagi pada mereka yang benar-benar nakkan rumah. Tetapi kita ada kelonggaran daripada segi syarat. Contoh dia beli rumah tahun ini 150,000. Dia kena ikat 10 tahun. Tetapi lepas 5 tahun dia naik pangkat, gaji lebih, rezeki lebih, dia nak beli rumah 300,000. Okey. Kerajaan, dia buat rayuan pada kerajaan membenarkan. Tak perlu tunggu 10 tahun. Okey, ada syarat-syarat yang perlu. Ada syaratnya. Tapi tuan, kalau pada 5 tahun ke depan, nilai rumah yang dia beli 150,000 mungkin dah 300,000. Dia bayar bank 150,000, dia ada net lagi. Net bersih lagi sekurang-kurangnya ada 100,000. Dan 100,000 ni boleh beli untuk rumah yang kedua. Sebab itu kita kata perumahan ini adalah satu pelaburan juga. Bukan hanya untuk kediaman tapi pelaburan. Tuan Azmi sedikit bersempena Karnival UDA yang berada di sini pada ketika ini, apa sedikit titipan kepada para penonton yang berada di sini dan juga pesanan kepada mereka yang sedang menonton yang meluangkan masa untuk bersama kita di Karnival UDA pada hari ini. Okey, sempena Karnival ini saya menyuruh pada mereka yang masih belum memiliki rumah, belilah sekarang. Sebab harga rumah ni tidak akan menurun, dia akan menaik. Setiap tahun harga barang akan naik. So in the reality, tahun ni you beli 500,000, tahun depan mungkin jadi 600,000. Jadi peluang ni jangan lepaskan. Satu lagi, bila population bertambah, keperluan tu akan bertambah. Tapi tanah kita tak bertambah. Tanah kita fix. So setiap tahun, keperluan rumah ni akan berkurang sebab tanah kita akan habis. Akan tinggal strata development saja. Jadi kalau untuk rebut peluang landed property ni, jangan lepaskan peluang. Kita ada banyak-banyak lagi di Bandar Udah Utama dan juga di tempat lain di seluruh Malaysia. Dan dengan kita punya jimat super deal sekarang ni dengan free SPA, low down payment, kita ada support daripada financial yang berkolaborasi dengan kita, ambil peluang ni. Ini definitely, ini bukan perkara mudah lah. Tanah ni satu yang serius. Jangan macam kereta ni macam model ada. Sekarang ni EV macam EV dah 5-6 brand dah. Tapi hartanah ni dia tetap akan menjadi bertambah mahal tapi value dia akan tetap bertambah. Jadi rebut peluang ni, buat pilihan yang baik daripada UDA dan cuba dapatkan satu unit untuk setiap orang. Okey. Terima kasih. Jangan tunggu lama-lama, dapatkan unit pilihan anda bersama dengan UDA Holdings dan juga UDA Property. Difahamkan sehingga hujung tahun yang terpilih dan bertuah akan memenangi sebuah Proton S70. Proton terbaru yang dikeluarkan oleh syarikat Proton, syarikat kereta nasional negara. Terima kasih Yang Berhormat Datuk, terima kasih Tuan Azmi, terima kasih Tuan Muhammad kerana bersama kami, terima kasih kepada UDA Property dan juga UDA Holdings. Kami mewakili pihak Sinar Harian mengucapkan terima kasih kepada anda yang menjadi tuan rumah pada hari ini untuk kita bersama-sama memberikan advokasi dan juga kesedaran berkenaan pemilikan rumah bukan saja untuk kali pertama tetapi perumahan untuk pelaburan. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan yang gemuruh untuk para panelis kita pada hari ini dan juga untuk penganjur UDA Property dan juga UDA Holdings. Terima kasih kerana bersama kami dan juga kita lunaskan dan juga kita tutup siaran pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Tuan Hashim pengacara majlis kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Saudara Ismail. Hi, I'm Amira. Welcome to UDA Property Johor. Let me bring you to our Bandar Udah Utama. Let's go! Bandar Udah Utama is accessible from Jalan Chamar 3, Taman Sutra Utama, Taman Tan Sri Yaakob and Taman Nusa Bestari. There are lots of nearby amenities such as Aeon Shopping Centre, Bestmart, Lotus Hypermarket, Bandar Udah Utama Secondary School, banks, pharmacy and laundry. Basically, you can find everything you need in Bandar Udah Utama. All you have to do is enjoy the vibe, spend a good time with your family or even start up your business here. Bandar Udah Utama is definitely the best choice for you all to live and invest. Come on now and be a part of us at Bandar Udah Utama!
Thank you.